kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 460. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ada malaikat berseru daripada pintu-pintu langit dengan seruan, siapa yang suka memberi hutang hari ini, maka ia akan dibayar kelak besok. Dan ada malaikat yang lain berseru, hai anak Adam, kamu lahir untuk mati dan membangun untuk rosak dan binasa. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW beritahu ada malaikat ini dia berseru tiap hari. Dia beritahu apa ni, berseru dengan menyatakan siapa yang nak bagi hutang hari ni, aku akan bayar. Ia akan dibayar pada hari besok. Ini dipanggil dalam Al-Quran pun ada sebut qardan hasana, pinjaman yang baik. Terutama sekali koperasi yang berasaskan muamalat Islam, macam koperasi muslimin, apa lagi lain-lain yang berasaskan kepada sistem Islam, dia ada satu orang panggil satu produk dia lah, dipanggil qardun hasan. Qardun hasan dalam Quran dia qardun hasan, maknanya pinjaman yang baik. Mana-mana ahli dia tu, dia akan bagi pinjaman tanpa ada orang panggil interest ke ataupun faedah ataupun apa dia panggil keuntungan. Dia bagi pinjaman tapi pinjaman itu tidak besar. Maknanya orang panggil betul-betul pinjaman untuk menyelesaikan masalah yang yang mendatang secara mendadak. Nak balik kampung, kerana ada kematian ke, duit tak ada, jumpa pihak koperasi, dia akan bagi 2-3 ribu lebih kurang gitulah, dan tak ada charge keuntungan yang diambil. Jadi yang ini bukan setakat koperasi perlu mengamalkan benda ni, tetapi kita individu pun boleh. Ada orang mari, dia perlu sangat duit dan kita pun ada duit, kita bagi pinjaman kepada dia. Cuma benda ni masalah pinjaman ini, kalau pemurah sangat, orang ambil kesempatan. Hak pening kepala ni hal ni lah. Kita masalah kita ni pening kepala hak ni. Sikit-sikit ada masalah, sikit-sikit ada masalah. Jadi yang ini maknanya perlu kepada kebijaksanaan kita lah. Kadang-kadang kita tengok orang tula je ada masalah, dah tak betul dah. Ataupun kita tengok orang ni kalau dia hutang confirm tak bayar, kena pandai-pandai lah tengok. Tapi kalau kita yakin dia memang ada masalah dan kita tahu kalau kita bagi pinjam pada dia, dia boleh bayar, maka bagi. Sebab orang yang berhutang itu dia sedang berada dalam kesempitan, dan bila kita tolong dia, Allah Ta'ala suka sangat. Allah Ta'ala suka sangat kalau kita menolong orang yang berhutang. Sebab itu dari sudut Islamnya, fiqahnya pula, orang yang berhutang ni dia layak terima zakat. Cuma itulah masalah dianya, ada orang yang berhutang kerana nak bermewah-mewahan, berhutang beli sport ring, payahlah nak terima zakat, tapi dia nama dia berhutang.
Ya tak? Dia berhutang. Dah bila sebut hutang, layak terima zakat. Tapi hutang untuk apa tu? Ya. Sebab itu maknanya hutang ni juga kita kena teliti. Allah Ta'ala sendiri meneliti bab hutang ni. Zahirnya siapa yang mati syahid tapi ada hutang tak boleh nak masuk syurga sewenang-wenangnya. Tetapi dalam hadis yang lain juga menyatakan siapa yang ada hutang, dia berhutang tu pula kerana sebab-sebab yang tertentu, maka dia dibebaskan daripada hutang. Dia mati dan dia berhutang, lepas tu dia mati. Tapi hutang dia tu kerana sebab-sebab yang tertentu. Antaranya apa dia? Dia nak pergi perang. Dia nak pergi perang, pedang tak ada zaman dulu lah ni, ya. Ataupun dia nak pergi perang. Kalau sekarang ni siapa nak perang, contohlah kok ada isytihar fisabilillah ke apa benda, okey, dia semangat lagi. Tapi anak bini dia siapa nak tanggung? Maka dia berhutang, ya. Dia pun cakap saya ni nak pergi perang, ada seruan nak bebas Palestin ke apa benda. Saya pun ada dulu-dulu jadi askar, polis. Sekarang ni saya rasa saya nak sumbangkan kepakaran saya tu untuk menyelamatkan Palestin, nak bebaskan Masjidil Aqsa, ya. Jadi saya tak ada duit nak tinggal untuk anak bini saya, ya. Pencen saya adalah sikit tapi tak padan, contoh, jadi dia pun berhutang dan kita membagi hutang. Pergi sana mati dia, mati syahid. Jadi oleh kerana dia berhutang itu kerana fisabilillah, lepas dia, ya. Lepas tu dia berhutang untuk apa dia? Untuk nak mengawal diri dia, jaga diri dia daripada melakukan zina. Maknanya sekarang ni dia nak kahwin, ya. Baru kerja sebulan 2 bulan. Bila kerja sebulan 2 ni baru dapat, yalah, setengah jabatan kerajaan. Sebulan 2 gaji pun tak dapat. 3 bulan baru dapat kan. Kalau dululah, sekarang saya tak tahu kok cepat ke sistem komputer sekarang. Katakan maknanya 2 bulan tak dapat lagi, ya. Kalau dapat pun sekitar, kalau graduate 4,000 campur tolak tolak dia punya pinjaman untuk nak makan minum ke sewa rumah apa benda, tinggal 1,000 katakan. Bila pergi kerja pula tempat perempuan banyak, tak tahan dia, ya. Maka dia pun nak kahwin. Bila nak kahwin, berhutang bagi saya 2-3 ribu, saya nak kahwin, ya. Itu kalau jenis boleh 2-3 ribu. Habis nak kahwin sekarang ni, saya rasa lah, ya, kalau yang normal 3 ribu kot, tak kurang kot, 6 kot. Ada 6. Saya ada satu orang minta uruskan perkahwinan. Dia dah pakat nak kahwin, so saya settle dengan mak ayah dia, mak ayah perempuan. Pergi jumpalah mak ayah perempuan, kan. Pergi jumpa mak ayah perempuan kata belanjanya adik dia ke kakak dia. Saya tengok kakak ke, tapi dia salah seorang lah. Kakak dia kata kakak 8, adik 10. Kakaknya 8, adik 10. Jadi dia kata belanja ni hak nak kahwin ni, jangan kurang 8, jangan lebih 10. Ya. Saya, perangai saya, kalau saya urus, saya akan urus sampai orang kata boleh kahwin lah budak tu, ya. Budak tu nak kahwin. Saya kata tak apalah, saya bawa lah cerita ni pada pihak lelaki. Saya bawa cerita pada budak lelaki. Saya ajar pula kawan tu, gini, saya tahu dah kes dia ni bukan kes apa dah. Maknanya mak ayah perempuan ni nak suruh kahwin cepat. Pasal anak dia ni, kebetulan ada satu anak dia tu nak kahwin. Dia nak kahwin serentak, sebab ada anak dia tu akan pergi, anak perempuan habis belajar ni, kalau tak kahwin kena hantar ke Sabah. Kahwin cepat. Jadi dia nak sekali dengan budak ni. Saya kata gini, beritahu budak-budak lelaki, beritahu kalau dia tanya, pihak perempuan tanya, cakap ke dia kalau nak 8 tahun depan kahwin. Kalau nak 8 tahun depan. Jadi saya kena kumpul duit dululah.
Tapi memang pihak perempuan tu mari betul jumpa pihak lelaki. Asalnya saya je pergi kan, dia mari. Nak tanya berapa, maknanya macam mana boleh ke tak kahwin sekali dengan adik dia tu. Jadi pihak lelaki bercakap lah macam saya beritahu. Kalau nak 8 saya tak ada duit. Tak? Jadi kena tahun depan lah. Pihak perempuan pun tanya, ayah dia tanya, habis berapa mampu? Saya dah beritahu dah budak tu, habis tinggi lah kata. Letaklah 6 kata. Kalau mampu 6 kata. Kalau boleh sediakan duit 6 dalam masa terdekat. Kalau tak boleh letak 5 kata. Jadi budak tu dia kata tak apa, kalau 6 saya boleh lah dia kata. Ayah perempuan tu pun kata, tak apalah kalau gitu 6 gilah dia kata. Dapat kahwin. Jadi bak kahwin lah ya. Anak saya baru ni kahwin, saya bagi 3,000 ya. Saya ingat tak ada graduate punya anak perempuan 3,000. Mudahkan kahwin. Ya. Kalau nak letak 10 mungkin tak jadi lagi. Ya tak? Budak dua-dua baru keluar universiti, manalah nak cari duit? Boleh lah menyusah ke dia bagi mungkin dia ada jadi ahli koperasi ke, pinjam koperasi, tak ada pasal-pasal. Kan? Jadi tuan-tuan, benda-benda lagu ni mana kita permudahkan. Baik, kalau 3,000 pun, kalau 2-3 bulan bawa kerja, saya ingat tak boleh nak kumpul. Bukan setakat 3,000, dia nak beli tu ini emas sikit apa benda ke, nak bagi emas gelang ke apa benda kepada budak perempuan tu, pergi juga 5-6,000. Nak belanja kenduri lagi, belah pihak lelaki kan. Jadi di sini boleh jadi pihak lelaki tadi dia berhutang kerana nak kahwin, nak menyelamatkan diri dia daripada perzinaan. Maka takdir Tuhan lepas kahwin tu galak sangat ke apa benda, ataupun ialah ada penyakit ke apa tu, ialah musibah menipu pada diri dia, mati. Ikut zahir ayat hadisnya apa benda, siapa yang mati ada hutang walaupun layak masuk syurga, orang mati syahid sekalipun, kalau dia ada hutang, Tuhan stop dulu. Nak tanyalah apa benda cerita ni berhutang. Maka kalau ini kan pula kalau mati yang lain-lain hal. Tetapi dalam kes berhutang kerana nak apa tu, nak pergi perang, ataupun berhutang kerana nak menyelamatkan diri pada zina, maka Allah Ta'ala akan berkira dengan orang yang memberi hutang tu. Akhirat besok Allah Ta'ala panggil, ginilah hak kamu bagi hutang pada orang tu aku settle. Aku settle dengan benda lain. Jadi ada excuse lah, ada pengecualian untuk kes-kes yang tertentu. Baik, jadi dalam hadis ini Nabi kata siapa yang beri hutang hari ini maka ia akan dibayar besok hari akhirat, ataupun dalam kubur ke. Dan malaikat juga berseru, hai anak Adam, kamu lahir untuk mati. Kamu ni hidup ni untuk mati. Jadi Nabi ikat lagu tu Nabi bawa satu cerita bahawa malaikat ni dia akan berseru pada manusia, wahai manusia, kamu hidup ni untuk mati. Jangan fikir hidup untuk hidup. Bila fikir hidup untuk mati, maka masa itulah kamu akan terikat dengan satu peraturan. Peraturan ni pula semuanya untuk baik. Bukannya peraturan untuk menyusahkan, tak. Peraturan untuk baik. Dalam dunia ni semua boleh, kecuali benda haram. Hak haram dalam dunia, babi tentu haram. Hak lain semua halal. Tapi nak jadi halal, nak jadi boleh tu macam ni. Perempuan semuanya boleh bersetubuh dengan perempuan. Cuma cara nak setubuhnya apa dia? Kena kahwin dulu. Pendekatan kita tuan-tuan supaya jangan nampak susah agama ni, kena cerita boleh dulu. Kita kata ni tak boleh. Itu dia panggil approach. Boleh awak nak kahwin, boleh kahwin. Apa ni, awak nak bersetubuh, nak main perempuan, boleh kahwin dulu. Apa jua makanan yang ada semua boleh makan. Tapi ada campur babi, tengoklah pula. Percampuran itu kadang-kala kita tahu. Kalau tahu jangan makan. Fiqh dia kata lagu tu. Kalau tak tahu, tak apalah, belasah lagi. Macam mana dah tak tahu. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, maknanya nak ceritanya agama Islam kita ni cukup mudah. Tak ada yang susahnya. Cuma kita kadang-kadang membawa pendekatan susah. Cerita kat orang, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Apa benda yang boleh?
Kan? Zalim betul Tuhan sampai semua tak boleh belaka. Ya. Nak makan, nak minum air boleh. Arak je tak bagi. Jangan dia minum lah arak, air banyak sepah lagi air lain. Ya. Jadi kena cerita pendekatan kita, kalau boleh cerita boleh belaka. Senang cerita ya. Jadi dalam hidup ni kamu ingat, kamu dihidupkan, lepas ni mati. Supaya mati kamu senang, dimuliakan oleh Allah dan juga manusia pun sayang kepada kamu, kamu hiduplah dalam dunia ni ikut peraturan dan ketentuan Allah Ta'ala. Ya. Bila mati, ya tak? Anak bagus, mukmin orang panggil, dengan perumpamannya bertudung, sembahyang elok, ayah pun seronok mati. Ya. Mati, ayah tengok anak beragama dipanggil, maka ayah pun seronok. Ya. Anak pun seronok dapat ayah yang ikut peraturan Tuhan. Ya. Ada kalanya dia boleh gurau dengan anak, nak nikah dia permudahkan. Ya. Ini ada satu kes pula ni yang baru ni, buat nikah. Dia nak buat nikah, nak sekali dengan adik-beradik hok tak kahwin lagi. Kawan ni nak menikah dah. Ya. Macam mana nak selesai? Saya tengok hari ni apa ni orang panggil budak tu nak jumpa. Macam mana nak hadapi ayah dia. Yang minta supaya kahwin tu tunggu, tak tahu bila. Tanya habis yang adik-beradik nak kahwin tu dah ada ke calon? Tak ada lagi. Tak ke pening kepala. Kan? Kalau jumpa pun saya ingat setahun, 2 tahun. Kalau jumpa kata 2-3 bulan, maknanya biasanya setahun. Kadang-kadang lah. Maknanya kawan ni dah ada calon apa semua, nak kahwin dah. Yang dia tak ada calon pun lagi. Baik. Saya rasa setakat tu dulu. Sekian. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah.